Akan ku bawamu ke alamku. Aku Raduyong menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa, untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cinta ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku Raduyong menanti cintamu, akan ku bawamu ke alam. Tuanku! Balik! Sampai sakit tekak beta. Rasa nak pecah paru-paru. Darah melantun naik, memberi isyarat kepada alam. Bergemuruh langit dan petir di langit beta seru. Bergelora satu permukaan laut. Anak anda beta masih belum kembali. Hei, apa nak jadi dengan anak duyung? Nak jadi duyung bodoh ke? Sudahlah, Kanda, Raja Empayar Insang Rumpaya.
Janganlah diikutkan insang hati Kanda yang marah tu. Menurut Mek Melusa, dukun negara, sebawanya Kanda seharusnya menahan sabar. Lagipun, nanti darah tinggi Kanda melanda. Bukankah bersabar tu sebahagian daripada pegangan insang jiwa dan raga kita? Kanda, ini air perahan rumpai berkuasa spirulina daripada dukun negara Mek Melusa. Silakan Kanda. Terima kasih adindaku, Permaisuri Naratiwa. Kanda sendiri pun tidak tahu kenapa kebelakangan ini insang jiwa Kanda sering kali dilanda stres. Mungkin mengenangkan nasib Empire Insang Rumpair ini yang semakin terancam dek kerakusan manusia. Budak, kalau ya pun kau nak merempit tadi, pakai mata lah. Tengok tangan aku dah bengkak. Minta maaf lah Bung Matra, aku tak sengaja. Apa aku? Better lah. Alah, dia pula nak mengajar kita. Dia sendiri pun tak ikut protokol. Bila? Yang kau panggil aku budak tu apa? Ya ke? Iyalah. Terlupa pula. Tuanku Aridinata, bukankah Patik ini ditugaskan untuk menjadi pengiring dan pendidik tuanku? Jadi, Patik haruslah menegur setiap tindak tanduk tuanku. Dan yang paling Patik risau sekarang ni akhlak tuanku. Semakin galak. Sudahlah ABC tak hafal-hafal lagi. Membaca jauh sekali. Dan yang buat Patik bengang sangat sekarang ni, tuanku dah melakukan kesalahan. Tuanku dah melepasi kawasan larangan duyung. Alamak, tuanku dah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang paling besar bagi seekor duyung. Alamak, tuanku. Apa tuanku buat ni? Entah-entah tuanku dah disampuk oleh semangat manusia tak? Tuanku, bangun tuanku. Ada apa Bung Matra? Kenapa tuanku berhayal? Apa yang mengganggu insang jiwa tuanku? Bung Matra, boleh tak kau jaga rahsia aku? Segenap jiwa Patik serahkan. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Katakanlah wahai putera Aridinata. Semasa aku berenang jauh ke laut cetek, pemandangannya semakin indah dan cantik. Dunia laut semakin cerah dan semua karangan dan hidupan laut semakin berwarna-warni. Dan di permukaan air aku nampak seperti permukaan mutiara yang sungguh indah dan cantik berkilau-kilauan. Dan tiba-tiba aku ternampak seekor makhluk yang entah aku sendiri pun tak tahu. Makhluk tu bernyawa ataupun tidak? Ya Tuhan, tolonglah makhluk yang dilihat oleh tuanku bukan naga tiruan Durjana itu. Kalau tak matilah aku. Dan lepas tu aku ternampak lagi satu makhluk tercampak di dalam laut. Ada makhluk lain lagi? Ya. Makhluk tu bernyawa. Tapi dia tak pandai berenang. Dia meronta-ronta macam minta tolong. Ya Tuhan, tolonglah makhluk yang dilihat oleh Tuanku Aridinata bukan makhluk yang bernama manusia. Kalau tak, habislah Patik disalai oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Singgradinata. Aku putra duyung nanti cintamu. Beta
Beta sendiri pun tidak tahu macam mana lagi nak membela nasib seluruh rakyat Ingsang Rumpair. Kanda, janganlah Kanda terlalu bimbang. Apa yang terjadi itu sudah ditakdirkan yang berkuasa, Kanda. Tapi Dinda, kita tidak boleh berserah pada takdir semata. Memang kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada prinsip takdir yang berkuasa. Tapi bukankah kita diingatkan juga bahawa Yang Maha Berkuasa tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum jikalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya? Benar sekali fikiran Kanda. Amat bijaksana insan fikiran Kanda. Itulah sebabnya Adinda pastikan seluruh duyung-duyung maupun kehidupan laut memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna, Kanda. Syukur kepada Yang Maha Berkuasa. Tidak sia-sia naluri Ingsang Kanda memilih Dinda sebagai permaisuri Ingsang hati Kanda. Mawardana, tuanku. Duyung Pengawal Sedili, apa bahana yang melanda Ingsang tubuh memanda? Hamba telah dilibas oleh ekor naga maut ciptaan manusia durjana, tuanku. Ekor naga maut ciptaan manusia lagi? Bukankah sudah beta titahkan agar menjauhi kawasan larangan? Kawasan larangan adalah kawasan yang dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti manusia serta segala ciptaan manusia yang lain seperti naga-naga ini. Hamba bersumpah, hamba masih berada di dalam perairan Ingsang Rumpair. Kira-kira 1 nautika renangan duyung, mereka menceroboh. Hamba cuba mendajal dan mengusir naga itu. Tiba-tiba, ekor naga itu berpusing dan terkena tubuh hamba. Sungguh bisa gigi ekor naga durjana buatan manusia itu, tuanku. Cis! Sungguh lancam Mika manusia. Dari dulu, kini dan selamanya, Mika tak habis-habis tamakkan segenap pelosok alam. Sudahlah alam darat, Mika habis kebas. Alam laut pun Mika nak sapu juga. Ini tak boleh jadi. Better tension. Yang peliknya Bumatra, dari paras pinggang sampai ke atas, rupanya sama dengan duyung. Dan yang menarikkan perhatian aku, dari paras pinggang sampai ke bawah, makhluk tu tak bersisik dan tak ada ekor macam aku. Mahavardhana, tuanku. Tuanku telah melihat seorang manusia. Habislah batik. Manusia? Tuanku Singgrat Dinata. Budak duyung. Apa yang kau berangan lagi tu? Orang tu dah bagi isyarat dah kali kedua ni. Silap. Tuanku Singgrat Dinata telah memberi isyarat kemungkaran kali kedua. Segera pulang ke istana, tuanku. Surya bersilih ganti. Beta tidak pernah mengisytiharkan perkara ini. Selama ini, beta memendam ingsang rasa akan ketelanjuran dan kelancangan manusia. Namun, bermula dari detik senja yang bersejarah ini, beta mengisytiharkan perang dingin dan sabotaj terhadap seluruh kegiatan manusia yang menghampiri
kawasan larangan dunia duyung. Lumba-lumba, kamu ditugaskan untuk menjadi pengintip. Setiap kali kamu melihat manusia atau mana-mana makhluk ciptaan mereka, naga ke, paus tiruan ke, laporkan kepada beta. Tuanku Putera Adinata. Ya, Memanda Bumatra. Pandai pula Tuanku bahasa. Sudah dekat dengan istana, baru nak cover line. Bijak sungguh Tuanku. Nasib baiklah Tuanku tak termasuk menghadap. Ada apa pesanan pula kali ini, Memanda? Tuanku mesti berjanji dengan Patik yang Tuanku tidak boleh bercerita sepatah perkataan pun kepada makhluk laut, lebih-lebih lagi duyung, tentang apa yang Tuanku dah lihat. Kenapa pula, Memanda? Sebab Tuanku dah melakukan kesalahan. Pertama, Tuanku sudah keluar daripada kawasan larangan duyung. Kedua, Tuanku telah melihat manusia dan melihat naga laut tiruan manusia. Kalau baginda raja tahu, kita akan dihukum dengan hukuman yang amat berat. Apakah hukuman itu kelak, Memanda? Patik tak tahu apa akan jadi pada Tuanku. Yang Patik tahu, Patik akan disalai sehingga kering. Sanggupkah Tuanku melihat Patik disalai sehingga kering? Takkanlah beta mau melihat pengiring dan pendidik beta yang setia ini diseksa sebegitu rupa. Beta berjanji, biar tercabut sisik di badan, rahsia tetap tersimpan di insang jiwa hati beta ini. Eloklah kalau begitu. Jangan tersasul memberi jawapan kepada baginda raja. Ya Tuhan, selamatkanlah hamba-Mu ini dan lancarkanlah lidah hamba-Mu ini. Semoga Yang Berkuasa melindungi dan merestui tugasan ikhlas kamu semua. Mahavardhana, Tuanku. Anak dari Dinata. Tunggu sebentar, permaisuriku yang jelita. Ananda tahu tak, waktu apakah ini? Waktu senja ayahanda yang mulia dan dikasihi. Habis tu, kenapa tak reti-reti pulang ke istana? Anaknya leka bermain-main dengan para duyung tuanku yang dikasihi. Tiba-tiba terasa gatal pula tekak beta. Macam ada sesuatu yang tidak ikhlas terucap oleh kedua-dua makhluk laut ini. Jika benar apa yang dikata, kenapa tiada sesisik duyung pun yang datang membawa berita, melihat kelibat anak anda dan Memanda Bumatra bersama mereka? Walaupun kecoh gemuruh alam laut kerana kemurkaan beta. Sebenarnya Tuanku, gerangan Putera Adinata bermain dengan kanak-kanak duyung bawah umur. Mereka masih buta huruf dan tak tahu alamat mereka raja. Mereka berfikir gegap gempita laut adalah kesan daripada tsunami yang melanda. Lalu mereka bersembunyi ke laut yang lebih dalam. Bingung juga Patik mencarinya Tuanku. Tapi setelah gegap gempita laut kedua menjelma, barulah Patik bertemu dengan Putera Adinata. Dan segera membawa Putera Adinata pulang dan terus mengajar Putera Adinata tentang perbezaan gegap gempita tsunami, gempa laut, bumi dan serta gegap gempita kemurkaan Tuanku yang perkasa, handsome lagi bersama Tuanku. Hilang terus rasa gatal tekak beta mendengar puji melaut Memanda. Kalau begitu adanya, beta memaafkan Ananda. Lain kali, jangan main jauh-jauh. Sekeliling istana sudah mencukupi. Faham, Ananda? Tapi ayahanda... Mohon Adinda Kanda, izinkan Adinda membawa anak dari Dinata ke kamar beradu. Tugas mendidik ini terpikul di Insan Batu Jemalang Adinda Kanda. Izinkan. Mahavardhana.
Putra Duyung nanti cintamu. Ananda? Kenapa dengan Ananda ni? Ini kan titipan daripada Tanjung Sedeli yang menjadi kegemaran Ananda. Ananda terpuas hati lah, Bonda. Mana boleh ayahanda nak Ananda hanya bermain di sekeliling istana. Ananda kan sudah besar. Iya, Ananda sudah besar. 20 tahun kalau mengikut sistem Masihi. Tetapi kalau mengikut sistem pergerakan arus lautan yang diguna pakai dalam tamadun hidupan laut, Ananda masih muda. Ananda berusia 10 tahun. Masih terlalu muda untuk jadi duyung macam kita. Tapi Bonda... Ananda, selagi umur Ananda belum memasuki 20 tahun mengikut pengiraan lautan, Ananda tidak dibenarkan bermain jauh dari istana. Lagipun, kawasan nun jauh di istana itu terlalu berbahaya, Ananda. Tapi ternyata tidak, Bonda. Dunia laut rupanya sungguh luas dan cantik. Semakin anak-anda jauh meninggal istana dan dunia duyung, semakin indah dunia yang insang mata anak-anda lihat. Anak-anda nak meneroka lebih jauh lagi, Bonda. Banyak lagi benda yang anak-anda boleh belajar. Mungkin ianya boleh membantu kerajaan ayahanda. Ananda, dengarlah nasihat Bonda. Tidak semua yang indah dilihat oleh insan mata kita itu adalah hikmah yang membawa faedah. Mungkin tersembunyi keindahan, tetapi mempunyai racun yang berbisa yang akan membunuh bukan saja insan jasad kita, tetapi yang lebih parah, insan jiwa dan raga Ananda. Percayalah kata-kata Bonda. Tak sabar rupanya ya, anak-anak nak dewasa. Bonda bangga anak-anak mempunyai sifat dan cita-cita yang besar Ananda. Kanda sungguh bimbang dengan kelancangan anak anda Aridinata. Tapi Kanda, tak perlulah Kanda bimbang durja. Cukuplah Kanda pergikan tentang rakyat jelata, tentang Aridinata, biar Adinda yang mendidiknya. Jangan kata begitu, Dinda. Duyung kanak-kanak lelaki seharusnya diberi didikan terus dari ayahandanya juga, selain Bonda. Apa? Dinda nak putera tunggal kita menjadi duyung yang celaru jantinanya? Tubuh jantan, tetapi insang jiwa raganya betina. Tidak. Jauhkan daripada yang berkuasa, Kanda. Sebab itu juga Kanda harus berperanan. Kanda mahu pantau insang pemikiran dan gerak lakunya. Bukankah dia kelak akan mewarisi menjadi raja bagi seluruh empire insang Rupair ini? Ya, Adinda setuju. Amat setuju saya, Kanda. Adinda minta maaf, Kanda. Adinda tidak pernah bersalah. Malah, setiap kata Dinda amat menyenangkan insang jiwa Kanda. Kanda tidak tahu apa mau buat sekiranya Dinda tidak ada di sisi Kanda. Dinda Naratiwa yang cantik lagi jelita. Kanda sangat cinta pada Dinda. Ananda,
Apakah gerangan yang telah menyampuk insang semangat Ananda? Ananda bermimpi, Ayahanda. Ananda mimpi biasa saja. Mimpi jemalan laut yang tidak wujud. Tekak Ayahanda masih terasa gatal. Ini bermakna ada sesuatu yang anak anda sembunyikan dari pengetahuan Ayahanda. Cuba anak anda berkata benar. Kemanakah gerangan anak anda senja tadi sehingga mengigau jalu seadanya? Benar, Ayahanda. Ananda cuma bermimpi biasa saja. Sepanjang 10 tahun umur sistem arus laut anak anda, inilah kali pertama anak anda berlaku sedemikian. Ini sudah pasti ada kena-mengena dengan peristiwa pelik dan baru, sehingga ketakutan melanda insang jiwa mimpi anak anda. Bunda, bagaimanalah anak anda nak terangkan pada Ayahanda? Sedangkan apa yang anak anda terangkan tadi benar-benar berlaka. Sudahlah, Kanda. Mungkin ada benarnya juga cakapan anda. Lagipun usia remaja anak anda mendatang tiba. Jadi insang jiwa mimpinya juga berubah. Lagipun ini kan anak pertama kita. Jadi kita tidak mempunyai pengalaman sedemikian rupa. Begini aja. Kanda pulang ke Singgasana dan Beradu. Sebentar lagi Adinda akan ke sana. Kalau begitu, Kanda pergi dulu. Tapi Dinda, jangan lama. Ini malam Jumaat. Kanda tidak biasa bersendirian. Nanti Kanda pula mengigau jalu serata istana berwalang durja. Dirayu suara, Kanda. Aku putra duyung nanti cintamu. Anak-anak jangan begitu ya. Bonda tahu muslihat tipu anak anda. Oh, masih mau pura-pura ya? Aha, Bonda geletek anak-anak. Jangan Bonda, jangan. Bonda berhenti. Sakit Bonda. Kenapa? Uratnya kejang. Bonda? Kenapa? Kenapa dengan Bonda? Sukar bagi Bonda menerangkannya. Anak anda semakin dewasa kan? Bonda rasakan anak anda semakin jauh dari Bonda. Kenapa Bonda berkata begitu? Anak anda masih pulang ke istana. Dan anak anda takkan ke mana-mana. Anak anda tetap ada di sini. Takkan tinggalkan Bonda serta ayah anda. Itu janji anak anda. Kalaulah benar-benar anak anda berterus terang, sekurang-kurangnya pada Bonda, kalau berlaku masalah, Bonda akan bantu. Katakanlah anak anda, mimpi apa yang mengganggu insang jiwa anak anda? Bonda janji, itu rahsia kita. Tak ada apa-apa yang perlu anak anda cerita kepada Bonda. Percayalah Bonda, tak ada apa-apa.
bunda. Percayalah kata-kata anak anda ni. Sesekali boleh timbul di atas permukaan pantai macam ni. Terasa segar pula. Bukankah ini pesanan daripada dukun negara, Mek Melusa? Spesies seperti kita perlukan cahaya matahari, terutamanya di waktu pagi dan juga di waktu petang. Katanya, sinaran suria ketika itu mengandung khazanah vitamin D yang bagus untuk insang ketahanan sistem badan kita, Kanda. Sungguh bijaksana, Adinda Beta. Apa yang dibicarakan anak anda Aridinata sepeninggalan Kanda semalam? Anak remaja Kanda, biasalah. Dia mau berahsia. Biarkan ajalah, Kanda. Kanda tahu Dinda bimbang akan rahsia yang terpendam di sebalik insang jiwa anak anda. Sebab itulah Kanda mengajak Dinda ke Pulau Kerang ini. Maksud Kanda? Bukankah siput dan kerang-kerang indah ini merupakan upah siling untuk menghadap sang dukun Mek Melusa yang bijaksana? Maksud Kanda, Kanda mau menilik apa yang berlaku semalam pada anak anda Aridinata? Sebagai seorang ibu dan bapa kepada anak remaja yang nakal, Kanda rasa inilah jalan terbaik. Kerana Kanda tahu, semenjak anak anda Aridinata pulang ke istana bersama Memanda Bumrata, mereka berdua berkata dusta. Kanda tak akan memamah hidup-hidup kata-kata mereka. Dan Kanda tak akan tidur dengan lena, melainkan Kanda tahu jawapannya. Untuk pengetahuan Dinda, semalam Kanda langsung tidak tidur, mengenangkan inilah kali pertama anak anda Aridinata berbohong kepada kita. Tapi Kanda, Ini satu titah perintah dari Kanda. minta dijunjung, Kanda. Wahai dukun negara, Mek Melusa yang bijaksana, timbullah di dalam gua yang bernama Mek Melusa. Mahavadarna, tuanku yang mulia Raja Insang Rumpai, Raja Singrat Dinata, dan yang mulia tuanku Permaisuri Naratiwa yang cantik jelita juga ada bersama. Selamat datang tuanku berdua ke Gua Patik yang sungguh fabulous ini. Terima kasih Memanda Mek Melusa. Kenapa gerangan Memanda lambat tiba? Habis tu tak ada appointment. Sebenarnya Patik ada appointment mandi lulut dengan sang pari yang kasap kulitnya. Sesekali bergeser dengan sang pari tu, bersihlah kulit Patik ni. Apakah gerangan tuanku berdua sehingga singgah
ke Gua Patik? Anak anda, Beta, si Aridinata, menghilangkan diri dari istana selama beberapa jam. Dan bila dia pulang, dia tidak bercerita jujur dengan Beta. Sehingga padahnya, dia mengigau teruk, seakan disampuk oleh jembalang laut. Jika mimpinya itu cuma tanda akil balik, faham-faham sendiri sudahlah. Tak payahlah ditayangkan kepada Beta berdua. Malu kita nanti. Namun, jika ada perkara lain yang mampu menggugat kepercayaan Beta sebagai raja dan ayahanda Aridinata, maka tayangkan dan ceritakan kepada Beta berdua melalui dinding Gua Sakti ini, agar semua jelas. Memanda Mek Melusa, kami ada bawa sekarung siput dan kerang, buah tangan sepedo diraja. Terima kasih, tuanku. Jalankan tugas Memanda sekarang juga. Baiklah, tuanku. Nyam-nyam Gunung Brono, nyam-nyam Ngai Sol, nek Jawa, nek Melayu, aku arek anak mol. Bawa. Memanda dukun negara. Apa terjadi ini? Setingginya gunung, sedalam lautan, demi cinta akan ku daki, ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Yeah. Aku Putra Duyung, menanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku Putra Duyung, menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan